Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 ingin memperbentangkan berkenaan perpaduan masyarakat Malaysia. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Anik Najmuddin bin Sharifuddin. Nombor metrik saya 10 GDT 20F 2012. Saya nak tahu anak lelaki Amnat. Nombor metrik saya 10 DDT 20F 2029. Saya Ravinat anak lelaki Anocha. Nombor metrik saya 10 DDT 20F 2025. Saya Ibrahim Halim bin Muhammad Nasir Syahrul. Nombor metrik saya 10 DDT 20F 2030. Saya akan memperkenalkan dasar-dasar dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Dasar ialah kerangka panduan pelan strategi dan petunjuk dirangka untuk terjemahkan wawasan politeknik kerajaan kepada program dan tindakan untuk mencapai hasil yang diingin. Dasar awam ialah usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur lagi bersatu padu berasaskan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman untuk bertujuan untuk mencapai perpaduan negara bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi yang timbul akibat daripada dasar penjajahan British. Selepas merdeka, kerajaan memulakan usaha merancang dan melaksanakan pembangunan negara dengan lebih tersusun. Usaha dilakukan untuk mengatasi pelbagai-bagai masalah sosial, ekonomi dan politeknik, membangunkan negara agar hasilnya boleh dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak kira keturunan atau kaum, dan merancang rancangan pembangunan 5 tahun untuk dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Terdapat dasar-dasar ekonomi baru, dasar kebudayaan kebangsaan, dasar pendidikan negara, dasar pembangunan nasional, dasar wawasan negara dan dasar sosial negara. Dasar ekonomi baru dari 1971-1995. Objektif membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur. Berasaskan prinsip-prinsip perlembagaan dan rukun negara. Merupakan satu strategi negara dalam menghadapi realiti perbezaan etnik dalam mewujudkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Strategi pelaksanaan mengurang dan seterusnya membaiki kemiskinan dengan mewujudkan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Menyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Yang kedua, dasar kebudayaan kebangsaan 1971. Pembangunan kebudayaan bagi negara yang baru merdeka amatlah penting untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Objektif utama mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan nasional. Prinsip utama menteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai. Islam menjadi unsur penting di dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan, menjadi garis panduan dalam membentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Dasar seterusnya ialah dasar pendidikan negara. Matlamat dasar tersebut ialah untuk memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek, dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Terdapat 3 strategi pelaksanaan dasar tersebut. Pertama ialah bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama. Seterusnya, mengadakan kurikulum yang sama dan bertoleransikan Malaysia. Dan ketiga, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama dan setara setiap sekolah. Dasar yang keempat ialah dasar pembangunan nasional yang diadakan pada tahun 1991 hingga
tahun 2000. Dasar ini diadakan untuk mengukuhkan lagi perpaduan negara akan terus menjadi matlamat DPN kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk mengukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik, mengekalkan pembangunan ekonomi dan yang berterusan. Seterusnya, dasar pembangunan nasional diadakan untuk mengekalkan strategi asas DEB, iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk membaiki ketidakseimbangan sosial ekonomi antara kaum, dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara, iaitu program pelaksanaan Wawasan 2020, pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Di samping itu, terdapat juga dasar wawasan negara yang diadakan pada 2001 hingga 2010. Dasar tersebut adalah gabungan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas, iaitu DEB dan DPN, dengan bertujuan untuk mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur, yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan kongsian yang saksama. Oleh itu, pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat dan pembangunan yang seimbang masih menjadi strategi utama. Dasar yang terakhir ialah dasar sosial negara yang diadakan pada 2003. Dasar sosial negara ialah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan kebudayaan insan bagi mencipta kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Objektif dasar tersebut ialah untuk menjamin setiap individu, keluarga, komuniti tanpa mengira kaum, etnik, agama, budaya, gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Terdapat beberapa strategi pelaksanaan, iaitu memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi. Seterusnya, untuk membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Dasar yang boleh diketengahkan bagi meningkatkan perpaduan Malaysia ialah dasar perpaduan negara. Jadi, apa yang dikatakan berkenaan dasar perpaduan negara? Dasar perpaduan negara merupakan dasar payung yang melakarkan usaha berterusan bagi memupuk, mengukuh dan juga memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. Konsep perpaduan dalam kepelbagaian digunakan untuk melestarikan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. Selain itu, dasar ini menetapkan hala tuju perpaduan negara dan bertindak sebagai pemangkin bagi pencapaian Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu padu, harmoni dan juga makmur. Dasar perpaduan negara juga merupakan dasar pertama negara yang khusus kepada pengukuhan perpaduan dan integrasi nasional. Terdapat 3 objektif utama di dalam dasar perpaduan negara. Yang pertama ialah mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Dan yang kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali ialah melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.
Kesimpulannya, dasar ini perlu dijadikan panduan kepada semua pihak, tidak kira kementerian dan agensi kerajaan, sektor swasta, NGO dan masyarakat sivil serta seluruh rakyat Malaysia agar dapat memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan perpaduan berdasarkan kemampuan setiap golongan masyarakat. Seterusnya, setiap rakyat Malaysia yang menghargai keharmonian negara seharusnya melibatkan diri dalam usaha mencapai matlamat dasar ini demi kesinambungan dan generasi akan datang. Dan yang terakhir, agenda perpaduan negara memerlukan komitmen dan usaha semua pihak dan merupakan tanggungjawab bersama. Setiap rakyat Malaysia juga perlu memainkan peranan masing-masing dalam mencapai agenda perpaduan di peringkat individu, keluarga dan komuniti. Jadi sekian sahaja daripada saya, Anik Najmuddin. Terima kasih. Isu-isu dan peristiwa yang berlaku dalam proses memupuk perpaduan masyarakat di Malaysia ialah isu berkaitan hubungan pelbagai bangsa, agama dan budaya di negara ini, seperti pengenalan tulisan Jawi dan ucapan sempena sambutan perayaan. Sedikit sebanyak mencerminkan betapa pentingnya usaha lebih serius dalam mengurus masyarakat berbilang bangsa. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Ini memang menjadi cabaran kepada kebanyakan negara, khususnya dalam menguruskan kemajmukan sosial itu. Ini termasuk ancaman pelbagai krisis berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial, serta isu berkaitan pencabulan hak kemanusiaan. Sekiranya tidak diatasi dengan baik dan berhemah, ia akan menjadi halangan kepada proses pembinaan keharmonian dan perpaduan rakyat. Sebagai contoh, pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular terus memuncak apabila Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia, pengurusnya ialah Dong Zong, menyerahkan memorandum menolak pembelajaran itu. Penolakan itu seolah-olah mencabar ketuanan tulisan Jawi sebagai satu daripada tulisan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan, seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam mengalas kewajipan ini. Persefahaman antara kalangan pemimpin amat penting kerana melaluinya rakyat akan dapat isyarat yang jelas mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa dan budaya di negara ini. Ini merupakan tanggungjawab semua warga negara Malaysia. Sekian, terima kasih.